Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina waj'alhu hujjatan lana wa la 'alaina. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang melaksanakan amal soleh bahwasanya mereka akan menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana generasi-generasi terdahulu telah menjadi khalifah yang berkuasa, dan ia akan mengembangkan agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga menggantikan ketakutan ketika mana mereka ditindas dengan keamanan. Sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka lah orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 55. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada petang ini kita masih lagi bertemu. Sebagaimana yang dimaklumkan, insya-Allah kita akan sambung penceritaan kita dalam sebuah kitab karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah taala yang berjudul Ma'a Qasasis Sabiqin fil Qur'anil Karim. Mudah-mudahan cerita yang kita kisahkan pada hari ini mendapat pengajaran dan boleh kita amalkan di kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita masuk kisah yang ke-5 berkaitan tentang Bani Israel. Penceritaan Bani Israel, walaupun kita sentiasa mengulanginya, sepatutnya kita kena sentiasa mengulang kaji. Sebab apa? Sebab Bani Israel adalah generasi Islam pada zaman terdahulu. Maka apa bezanya kita dengan mereka pada hari ini adalah perangai-perangai tetap sama. Perangai-perangai sikap yang berlaku pada generasi Bani Israel, generasi Islam terdahulu, berulang semula kepada generasi Islam hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mengenali perangai, sikap dan sebagainya, kita menghindarkan diri daripada melaksanakan jenayah-jenayah ataupun penyelewengan yang telah berlaku. Dan hari ini kita masuk kisah Bani Israel ketika mana mereka disesatkan di Saina, di gurun pasir Saina di Mesir. Kita baca dulu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab
fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Cerita tentang Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun. Kita kena faham dan kena tahu bagaimana dan sebab apa Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengikab mengazab Bani Israel bukan saja-saja, tetapi mereka telah melaksanakan sesuatu keingkaran apabila telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka memasuki kota Baitul Maqdis. Kalau kita hari ini kenali sebagai Palestin. Pada awal permulaannya, ayat ini menceritakan ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Bani Israel lah, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana di kalangan mereka telah lahir banyak para nabi dan rasul. Idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka, dan telah menjadikan mereka merdeka, memiliki apa yang mereka inginkan daripada sumber material setelah mereka ditindas oleh Firaun, maka mereka merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan mereka berpotensi untuk memberikan, Allah memberikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada golongan terdahulu, iaitu yang ditafsirkan adalah Baitul Maqdis antaranya, dan nikmat-nikmat yang lain pelbagai lagi. Dalam ayat ini menceritakan 3 nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Yang pertama, nikmat para nabi, para rasul ramai di kalangan Bani Israel. Dan yang kedua, mereka dimerdekakan. Bukan waja'alakum muluka tu bukan bermaksud mereka menjadi raja. Kalau mereka semuanya menjadi raja, maka siapakah yang akan jadi rakyat? Ditulis oleh Syekh Salah dalam syarahan kisah ini. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan mereka mendapat diberikan barang yang tak pernah diberikan kepada generasi-generasi sebelumnya, iaitu pembukaan kota Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyeru kaum Bani Israel untuk masuki Baitul Maqdis. Wahai kaumku, masuklah ke dalam Ardul Muqaddasah, Al-Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, yang telah dijanjikan kemenangan kepada kamu. Maksud, Allah telah memberi jaminan kepada Bani Israel bahawasanya sekiranya kamu masuk dalam Baitul Maqdis, membuka kota Baitul Maqdis, bahawasanya kamu akan menang. Wala tartaddu ala adbarikum, kamu jangan undur ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan, kalau kamu undur belakang, kamu akan rugi. Kamu tak akan mendapat nikmat-nikmat yang pelbagai dalam Baitul Maqdis, kemenangan. Pada awalnya mereka tidak faham mengapa, apakah motif, objektif yang disusun oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk Baitul Maqdis? Kenapa tak tanah-tanah lain? Mereka tidak faham motif yang diberikan. Apakah motifnya? Kenapa tak masuk tanah-tanah yang lain? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada mereka yang beriman, sebagaimana firman yang kita dengarkan awal tadi, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal soleh,
bahawasanya mereka akan menjadi khalifah yang berkuasa di muka bumi, sebagaimana khalifah-khalifah terdahulu menguasai kekuasaan mereka di muka bumi. Mereka tak tahu tujuan yang bermaksud bahawasanya apabila mereka menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menjadi kuasa besar dunia. Kunci untuk menguasai dunia adalah dengan menguasai Baitul Maqdis. Sebab itulah hari ini Yahudi, Kristian, agama langit, iaitu Yahudi dan Kristian, Islam termasuk sekali, berebut untuk membuka balik kota Baitul Maqdis. Membuka kota Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab agama langit ni merujuk kepada Yahudi. Yahudi asalnya Islam. Yahudinya asal Islam. Apabila telah terseleweng, mereka kufur, mereka menjadi Yahudi. Kristian merujuk kepada golongan Islam terdahulu juga, namun mereka telah disesatkan oleh Yahudi sendiri. Mereka telah disesatkan oleh Yahudi sendiri. Sebab itulah dalam Al-Fatihah ulama menafsirkan ghairil maghdub, iaitu Yahudi, waladdallin, dan mereka yang sesat telah disesatkan oleh Yahudi sendiri, iaitu golongan Kristian. Baik. Bermulanya, sebab itulah kita kena faham kenapa Baitul Maqdis. Kita kena faham penceritaan ni, penceritaan yang sangat panjang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh umat Islam, orang yang beriman, untuk menakluk Baitul Maqdis hatta sekarang sekalipun. Kadang-kadang kita hari ini mengetahui bahawasanya Baitul Maqdis ni kota yang pernah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Baitul Maqdis ni kiblat yang pertama sahaja. Dan Baitul Maqdis Palestin banyak di kalangan para Nabi dan Rasul sahaja. Sedangkan mereka tidak tahu, umat Islam hari ini tidak tahu bahawasanya kunci untuk menguasai dunia adalah dengan menguasai Baitul Maqdis. Sebab itulah Yahudi, Kristian hari ini merebut untuk menguasai Baitul Maqdis. Bermulanya sejarah dalam Al-Quran, apabila Nabi Musa AS telah diselamatkan bersama Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, mereka telah sampai di Sinai, semenanjung Sinai, dan pelbagai nikmat yang mereka dapat di Gurun Sinai, tetapi mereka lalai. Apabila mereka telah terlepas merdeka, tapi mereka lalai. Mereka minta supaya Nabi Musa mencipta ataupun membuat berhala, ij'al lana ilaha kama lahum aliha, supaya mereka tidak ketinggalan. Orang tu ada berhala, kita pun nak ada berhala, ikut trend masa itu. Kemudian dan arahan terakhir perintah Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel adalah, ringkasnya adalah untuk masuk Baitul Maqdis, masuk Baitul Maqdis, supaya mana apabila mereka masuk Baitul Maqdis, mereka mampu menguasai dunia. Tapi apakah respon Bani Israel? Mereka menyebut, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Di dalam Baitul Maqdis itu terdapat kaum yang jabbarin. Jabbarin ni diktator ataupun yang berkuasa, raksasa yang besar, manusia lah, tapi tubuh badannya gagah perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tak akan masuk, lan nadkhulaha, lan tidak akan memasuki, hatta yakhruju minha, sehinggalah mereka keluar daripada Baitul Maqdis itu dengan sendirinya. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Apabila mereka keluar daripada Baitul Maqdis, barulah kita akan masuk. Dalam riwayat Israiliyat yang dikisahkan dalam kitab ini, kitab Ma'fuz Sabiqin, dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, daripada Al-Imam Ibnu Katsir sendiri menceritakan satu kisah Israiliyat yang mungkar, yang khurafat, dan dongeng, bahawasanya dia sangat pelik lah. Sangat pelik bahawasanya ada Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Nabi Musa untuk melantik 12 orang untuk menjadi spy memasuki Baitul Maqdis.
Kemudian 12 orang ni masuklah ke dalam Baitul Maqdis, memasuki kebun-kebun, dan mereka melihat ada seorang yang bertubuh besar yang dinamakan sebagai Aush bin Anuh, Ibnu Anuh, Aush bin Anuh, boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir. Aush bin Anuh ni mempunyai ketinggian yang sangat tinggi, diceritakan sepanjang 3,333 1/3 hasta tingginya. Tingginya sangat tinggi. Kalau dia nak makan, dia ambil ikan dekat laut, kemudian dipanggang dekat, dimashui dekat matahari. Kemudian si yang raksasa ni, yang orang besar ni, Gagah Perkasa ni, dinampak 12 orang ni. Kemudian dia ambil 12 orang ni masuk dalam poket, bawa ke raja mereka, ke raja mereka. Kemudian dia ditunjukkan, kau ni kaum siapa? Akulah kaum Nabi Musa. Diutuskan untuk lihat bagaimana sifat bentuk rupa kaum Jabbari ni. Kemudian raja tu suruh pulang. Kamu dah tahu sifatnya, maka kamu jangan masuk, kamu akan kalah lah, lebih kurang gitu. Kemudian mereka balik, 12 orang ni balik, mereka memberitahu kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian diceritakan riwayat Israiliyat ni, Nabi Musa membunuh Gagah Perkasa ni dengan memukul tongkat yang Nabi Musa ada, sehingga dengan sekali ketukan mati terus. Ni macam cerita kartun pula kan, macam cerita kartun. Dilompat, Nabi Musa lompat, kemudian pukul, macam tu lah di dalam cerita riwayat Israiliyat ni. Namun ni adalah riwayat yang tolak. Sebab apa? Sebab tidak ada riwayat yang sahih cerita tentang ini, dan berlanggar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahawasanya Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam wa tuluhu sittuna dhira'an thumma lam yazal al-khalqu yankusu hatta al-an. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta Nabi Adam alaihissalam dengan ketinggian 60 hasta, sittuna dhira'an, thumma lam yazal al-khalqu yankusu hatta al-an. Kemudian tubuh generasi kemudian yang akan selepas itu berkurang sedikit demi sedikit. Maksudnya tak adalah tinggi sampai 3,333 1/3 hasta. Sangat tinggi. Ini dinukilkan dalam tafsir Ibn Katsir lah. Kemudian setelah mereka kata mereka tak nak masuk, muncullah ada dua orang, qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihima. Muncullah dua orang yang dari kalangan 12 orang itu, dari kalangan Bani Israel itu, yang imannya kuat, ikhlas, yang setia pendukung bersama Nabi SAW, yang takut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah beri nikmat, ditakut supaya nikmat tu tidak dikufuri. Apa yang mereka kata? Mereka berdua ni diriwayatkan adalah Yusha' bin Nun, lagi seorang anak lupa, dalam tafsir Ibn Katsir rasanya ada Nabi Yusha' bin Nun, antaranya udkhulu alaihimul bab, seranglah melalui pintu itu. Maksudnya mereka memberi cadangan supaya serang dengan serangan ofensif, dengan serangan yang attack lah pintu tu. Maka kamu akan, jika kamu masuk, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal jika kamu orang yang beriman. Maksudnya dua konsep, usaha dan tawakal ni kena sentiasa ada, mutalazim. Dia ada lazim lah. Jangan usaha je, tawakal tak ada, serah kepada Allah SWT tak ada, di doa pun tak. Jangan ada yang usaha pun tak, dia berdoa je, usaha tak, tiba-tiba nak najah, tak. Ni tak, ni bukan sifat orang yang beriman. Dua orang ni adalah pendukung setia Nabi Musa AS. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan pendukung, antaranya dengan lafaz nuqaba, wa ba'athna minhum musnai asyara naqiba.
ayat surah Al-Maidah ayat 12. Makra' yang surah Al-Maidah lah, makra' yang pertama tu. Telah kami utuskan 12 orang nakib di kalangan orang Bani Israel. Kalau pendokong Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Nabi Muhammad SAW pun ada nukobaknya sendiri, dipimpin oleh Mus'ab bin Umair ketika mana pergi ke Madinah, diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pendokong Nabi Muhammad SAW kesemuanya akur dengan perintah Nabi Muhammad. Tapi pengikut pendokong Nabi Musa yang 12 orang ni, 2 orang je yang ikut. Dan pengikut Nabi Isa majoriti ikut. Dikatakan seorang je tak ikut, yang membongkarkan di mana markas Nabi Isa AS sebelum Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tapi di sini bukan kita nak membandingkan pengikut pendokong nabi, para nabi, tapi bagaimana kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya yang memiliki hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu kita kena usaha untuk mencarinya. Sebab itulah pendokong Allah Subhanahu Wa Taala, pendokong Islam ni akan sentiasa ada. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW riwayatkan hadis, menyebut satu hadis, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum, wa fi riwayatin man khadalahum. Akan senantiasa ada golongan yang berpegang dengan kebenaran, zahirina 'alal haqq, dan mereka tidak boleh diapa-apakan, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak boleh diapa-apakan orang yang ingin menentang mereka. Mereka cekal, mereka tidak rasa hina, mereka tidak menyerahkan semudah-mudah kepada musuh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyifatkan bagaimana sifat ribiyun, wa ka'ayyin min nabiyyin katsir, wa ka'ayyin min nabi wa ka'ayyin min nabi qad ta'lamu ribiyun katsir. Pendokong Nabi Muhammad SAW, pendokong Islam ramai, katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak rasa hina, mereka tidak rasa tertekan bila mereka berada di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud orang yang menjadi pendokong Islam mestilah berada di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jalan diri sendiri untuk kenalkan diri sendiri. Sebaliknya, kita kena kenalkan Islam, kenalkan ajaran-ajaran syariat yang telah diturunkan kepada umat Islam. Itulah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Maka kita kena kekalkan syariat-syariat hari ini. Nabi Muhammad SAW confirm selamat, tapi syariat-syariat ajaran Nabi Muhammad SAW dan umatnya tak confirm lagi selamat. Maka kita kena bertahankan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu, mereka tidak rasa lemah, mereka rasa kuat. Wa mastakanu, mereka tidak rasa serah diri kepada musuh. Wa mastakanu, sebagaimana Syahid Said Qutb ditangkap oleh pemerintah, bahwasanya dia tidak sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya menyerahkan tanda tangan sebagai pengampunan, sebagai pengampunan. Kalau kau nak pengampunan, kau tanda tangan ni. Kemudian Syekh Said Qutb menyebutkan, aku tidak akan tanda tangan, jari aku tidak akan menulis sebagaimana aku telah bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mudah-mudah untuk menyerah kepada musuh. Maka akan tetap senantiasa ada golongan yang mempertahankan agama Islam. Sebagaimana kalau kisah Ashabul Ukhdud pun sama. Kalau seorang kalau dua orang pun dua orang. Maka kemudian mereka membalas, Bani Israel membalas, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha.
mereka menolak, wahai Musa, kami tidak akan masuknya abada, lan nadkhulaha abada, dalam guna lan, tidak akan, abada pula, selama-lamanya, madamu fiha, selagi mana mereka ada dalamnya. Kaum Jabbarin ni ada dalamnya. Maksud mereka takkid betul-betul, tak nak join perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah arahan daripada Nabi Musa. Kemudian dialog yang kurang hajar, disebut daripada Bani Israel adalah fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu pergilah bersama Tuhan kamu. Kau pergilah wahai Musa, kami dan Tuhan kamu, kami tidak akan masuk, kami duduk kat sini saja, kami jadi pemerhati. Kalau hari ni jadi penyelidik saja, di banyak komen saja, bila terima arahan tak nak buat, jadi pemerhati saja, banyak komen. Ini sangat kurang hajar lah, sangat kurang hajar. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Begitu juga satu kisah yang sebaliknya, dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ketika mana Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang dalam keadaan minoriti ketika itu rasa takut, rasa gerun dengan kekuatan kafir Quraisy yang begitu ramai. Kemudian muncullah seorang sahabat yang bernama Miqdad. Miqdad dia berkata apa? Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, izhab anta, pergilah, kami akan ikut kamu. Izhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berperang sama-sama kamu. Ini sifat para sahabat yang sentiasa bersama Nabi, memberi semangat, kekuatan rohani dan motivasi. Baik. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dalam kisah ini Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi menceritakan antara sebab kenapa Bani Israel menyebutkan dialog ini adalah kerana mereka takut. Perasaan Yahudi, mereka takut dengan musuh-musuh. Mereka tahu musuhnya kuat, gagah perkasa, mereka takut perangai mereka. Bahkan perangai manusia umat Islam hari ini pun ada sebenarnya. Kemudian ayat dialog ini adalah ayat yang kurang hajar, su'ul adab, ayat yang sombong dan tak malu untuk berhadap kepada Nabi. Ayat kurang hajar lah kepada Nabi, dan ayat kurang hajar juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia mengatakan Rabbuka mufrad, Tuhan kamu sahaja, bukan Tuhan kami. Ini belagaknya mereka dan su'u adab mereka sangat buruk. Tapi sebenarnya mereka masih lagi Islam, mereka beriman. Sebab itulah kalau dalam surah Al-Baqarah ada sebut lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan nu'mina laka hatta, Bani Israel minta kepada Musa untuk lihat Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas, secara jelas-jelas di depan mereka. Lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman kepada kamu, laka. Sebab itulah Syekh Salah dia mensyarahkan apabila fa'al nu'mina, apabila fa'al iman dia ta'adi dengan huruf lam, dia bergabung dengan huruf lam, maksudnya dia beriman, dia masih beriman dengan, masih taat kepada masih beriman dengan Nabi Musa. Tapi apabila kalau lan nu'min nabi, kalau al-imanu billah, maksud, maaf Syekh Salam mensyarahkan bahawasanya apabila al-imanu billah, apabila ditaadi dengan ba, bermaksud mereka beriman dengan Nabi Musa, mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila beriman dengan taadi huruf lam, lan nu'mina laka, bermaksud kami tidak akan beriman, kami tak akan ikut. Dia marhalah yang kedua, dia beriman tapi dia tak nak ikut. Dia pelik perangai mereka ni lah. Dia macam tu. Baik. Kemudian dialog innaha huna qa'idun,
kami ni duduk-duduk sahaja, kami ni jadi pemerhati, jadi tukang komplain sahaja, bagi muhasabah sahaja. Tanda keimanan mereka lemah. Du'aful iman fi qulubihim, dalam hati mereka. Telah mati seruan jihad dalam hati mereka. Mereka tak nak berjihad. Kemudian habislah hujah-hujah yang penerangan-penerangan diberikan oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa yang didoakan? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, aku ni dah tak boleh nak buat apa dah. La amliku illa nafsi wa akhi. Aku dah tak boleh nak, dah bingung dah, dah futur dah, dah geleng kepala dah, dengan Bani Israel ni. Dah geleng kepala, dah bagi hujah, tak nak dengar. Kemudian maksudnya Nabi Musa, Nabi Harun berlepas diri dengan apa, dengan hujah-hujah mereka lah, penolakan ingkar-ingkar mereka. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik. Fasik ni adalah mereka yang ingkar lah. Mereka ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingkar. Kemudian apakah balasan yang Allah berikan kepada mereka? Ayat yang terakhir adalah qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah menyebutkan bahawasanya Baitul Maqdis ni diharamkan oleh mereka untuk masuki. Bukan masuk haram ni bukan haram ibadah, tapi haram masuki, di mana dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka masuk Baitul Maqdis selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka sesat di dalam gurun pasir Saina itulah. Yatihuna fil ardi, mereka pusing-pusing. Tih ini maksudnya pusing-pusing, sesat, kebingungan, tak jumpa jalan keluar. Sebab itulah kalau kita sesat, jangan sebut anak dolal, saya sesat, ini lain lah. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi al-muasah. Muasah ni motivasi, kegembiraan kepada Nabi Musa supaya kamu jangan putus asa wahai Musa terhadap orang golongan yang fasik. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Al-fasikin dalam ayat ni, dalam cerita ini berulang dua kali. Pada pertamanya fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, dan yang kedua yang tadi tu. Apa ayat dia? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Wal fisqu huwa al-khuruju an awamirillah. Dia keluar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah keluar daripada hukum-hukum, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni adalah orang fasik lah. Orang fasik. Baik. Kemudian pelbagai nikmat yang Bani Israel dapat ketika mana mereka di dalam kesesatan yang kebingungan. Antara nikmatnya mereka dikurniakan al-ghamam wa dhallalna alaikumul ghamam. Mereka dikurniakan awan. Sebab apa? Sebab kat Sohra ni, padang pasir ni panas. Kemudian mereka dikurniakan alman wal salwa. Dikurniakan makan. Dah lah panas, mesti lapar, maka Allah kurniakan alman wal salwa daripada langit, menggambarkan makanan ni sangat mulia. Makanan ini sangat mulia. Tetapi mereka, setelah mereka makan, mereka
tak sabar, mereka memprotes, bosan dengan makanan yang telah diberikan. Dalam surah Al-Baqarah sebut, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana, doakanlah kepada kami wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu untuk kami, tukhrij lana mimma tumbitul ard, doakan supaya keluarkan, Allah SWT keluarkan daripada bumi. Tadi tu daripada langit, ni dia nak daripada bumi, makanan-makanan dari bumi pula, min bakliha wa qithaiha, nak timun-timun, sayur-sayuran, wa fumiha wa adasya, bawang putih, bawang merah, adas, wa basaliha. Ini perangai mereka, sedangkan mereka ni disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipenjarakan, makan yang tu je lah. Dan kalau dalam penjara, kalau kita dalam penjara pun, adakah kita nak minta makanan yang sedap? Kalau makanan tu dah disediakan, makan tu je lah, kan? Begitulah umat Islam hari ini tak akan rasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan alhaakumut takatsur, mereka ni kamu semua dilalaikan dengan suka mengumpulkan kebanyakan, memperbanyakkan apa yang kamu inginkan. Kalau dah ada ni tak rasa cukup, tak ada sifat qanaah, sifat qanaah tak ada rasa cukup. Sebab apa? Sebab tak ada berkat. Sebab itulah orang yang ada berkat ni, dia rasa cukup je, tenang je, walaupun duitnya tak ada sangat, tapi keberkatan itu adalah sangat penting. Kemudian kenapa 40 tahun? Kenapa Allah sesatkan 40 tahun? Allah sesatkan 40 tahun supaya mana generasi yang tak bermanfaat ni, generasi yang tak bermanfaat ni hapus, dan digantikan dengan generasi yang baru yang semangatnya tinggi untuk berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membuka kota Baitul Maqdis semula. Supaya generasi ni hapus, dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab mereka ni tak bermanfaat lah. Sebab apa? Sebab mereka ni takut, penakut, tak ada keazaman yang tinggi, jiwanya tak besar, sedangkan mereka tak usaha pun lagi, masuk pun tak, tapi mereka dah takut. Kemudian berlalulah generasi, wafatnya generasi yang tak guna ni, dan Nabi Musa pun wafat, Nabi Harun pun wafat. Kemudian diambil alih pemerintahan Baitul Maqdis, pemerintahan Bani Israel oleh Yusha, Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha ni pembantu Nabi Musa. Nabi Musa membawa Nabi Yusha berjumpa Nabi Khadir, cerita Nabi Khadir dan surah Al-Kahfi, kan? Pembantu yang setia bersama Nabi Musa AS, dan dia berjiwa besar. Dan di kalangan yang rajulan ni tadi, rajulan, dua orang yang memberi semangat kepada Bani Israel supaya untuk masuk Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yusha ni mujizatnya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mereka masuk dalam Baitul Maqdis, membawa pasukan-pasukan yang baru, generasi yang baru untuk serang kaum Jabbarin di Baitul Maqdis, dan mereka berjaya. Mereka berjaya membuka kota Baitul Maqdis semula. Sebab apa? Sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala lah tadi. Wa'adallahu allazina amanu minhum, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Orang yang mampu menguasai Baitul Maqdis hanya orang yang beriman dan amal soleh sahaja. Kemudian mukjizat Nabi Yusha bin Nun adalah antaranya mampu membelah sungai. Kalau Nabi Musa membelah laut, tapi Nabi Yusha membelah sungai. Dan ketika berlakunya peperangan bersama kaum Jabbarin, waktu nak tamat peperangan tersebut, kalau zaman-zaman terdahulu mereka tidak boleh berperang pada waktu malam, tapi Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku diperintahkan dan matahari pun diperintahkan, maka perintahkanlah matahari ini untuk berhenti seketika supaya kami ini boleh perang habiskan. Sebab apa? Kalau tak habis malam tu, dia akan stop. So esoknya dia akan restart balik, mula peperangan balik. Kemudian Allah memakbulkan, kemudian mereka berjaya membuka balik kota Baitul Maqdis,
Kemudian generasi-generasi yang ikhlas, yang bersemangat jihadnya, kuat keimanannya, apabila mereka masuk dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut dalam ayat berapa 58 tak silap, 59, 58 ke 59, Allah berfirman, udkhulul baba sujada, masuklah dalam pintu, ke dalam pintu Baitul Maqdis ni, pintu depan lah. Maksudnya masuk dengan cara yang baik, dengan cara yang udkhulul baba sujada, dengan cara yang tunduk, rukuk, diriwayatkan rukuk, udkhulul baba sujada waqulu, dan berkatalah hittatun. Hittah ni maksud kami memohon ampun, kami bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepadamu. Waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Maka natijahnya adalah sekiranya mana mereka membuat dua arahan ni, tunduk, rendah diri dan memohon keampunan kepada Allah Taala, maka Allah akan ampunkan. Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kami akan menambah generasi-generasi yang membuat ihsan, muhsinin. Ramai lagi yang akan buat baik. Tapi apakah sikap mereka? Mereka ni fabadal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna fabadal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Mereka menukar ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang sujud tadi tu, yang masuk dalam keadaan rendah diri, dan kata hittah tu mereka tukar dengan kata apa? Mereka masuk dalam keadaan membelakangi, ataupun membelakangi, dan mereka mengatakan hintah. Hittah tu dia orang tukar, mereka tukar hintah, kami nak gandum. Sebab apa? Sebab kami nak manfaat, kami dah menang, kami dah penat-penat, kami nak manfaat. Seolah-olah hari ni apabila kita dah berjaya, kita dah menang, kami nak projek untuk kekayaan kita. Mereka telah lupa diri, semua lupa diri. Sedangkan mereka sebelum tu telah paling bersemangat, berbeza dengan Bani Israel generasi Nabi Musa. Generasi Nabi Musa memang mula-mula tu dah tak semangat, tapi mereka ni mula-mula dah semangat. Bila mereka menang, mereka lupa diri. Sebab itulah, sebab apa kita kena rasa rendah diri apabila mendapat kemenangan ataupun mendapat pelbagai nikmat. Antaranya adalah apabila waktu kita dizalimi, apabila kita dizalimi, ditindas, dibuli oleh orang lain, kemudian apabila kita memerintah, kita tidak buat seperti mana mereka membuli kita, supaya kita tidak membalas dendam. Ini yang kita kena tahulah, supaya kita tidak membalas dendam terhadap tawanan-tawanan mereka. Ini sikap orang yang beriman. Dan apabila kita merasa rendah diri, mereka yang ditawan tu akan rasa tertarik dengan Islam, tetapi mereka tidak sedar. Kemudian mereka lalai, kemudian dikenali sebagai Ahdul Qudah. Waktu tu dikenali sebagai Ahdul Qudah. Nabi Yusha melantik 12 orang daripada kalangan Bani Israel menjadi hakim setiap kaum mereka. Tetapi mereka ni saling berperang, saling menindas, saling berpecah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan penjajah yang baru, iaitu Jalut. Sebab itulah mereka berpecah, ataupun umat Islam hanya berpecah. Kita kena lihat balik, adakah kita lalai disebabkan kita lalai ataupun tidak. Mereka dijajah sebab mereka lalai, lupa akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintah ditawan oleh Jalut. Kemudian mereka minta Nabi lagi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala utus Talut. Tapi mereka pelekeh pula Talut ni. Dia kata Talut ni bukan keturunan raja, lagi-lagi pengaruh dia tak kuat, tak besar, dan dia miskin. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Allah membalas betapa layaknya Talut ni dikurniakan bastatan fil ilmi wal jism. Inilah syarat untuk jadi pemimpin, adalah
diberi keluasan tentang ilmu ni banyak, dan kekuatan fizikal untuk menggerakkan ilmu yang dia ada. Ni kelebihan Talut. Maka mereka menerimanya dengan Bani Israel menerimanya dengan keadaan terpaksa. Sebab apa? Sebab mereka telah mendapat bukti bahawasanya Talut ni memang layak dengan pembuktian tabut. Pembuktian tabut. Dalam Quran ada sebut tabut. Ketika mana Nabi Musa, ada ayat Allah SWT, ibu Nabi Musa meletakkan Nabi Musa dalam tabut. Boleh baca dalam Quran, dan letak dalam sungai kan. Tabut. Maka mereka menerimanya dengan keadaan terpaksa. Ini bukti benar-benar Talut ni layak. Kemudian mereka berperang, berlalulah sebelum mereka bertempur dengan Jabari ni, Jalut, mereka menempuh sebatang sungai. Cerita sungai ni yang kita dah pernah cerita sebelum ni, untuk menapis, untuk selection lagi tentera-tentera yang ikhlas berjuang kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka berjaya menang lawan dengan Jalut. Jalut dibunuh oleh Daud. Kemudian Talut memberikan takhtanya kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud menjadi raja. Menjadi raja. Kemudian Nabi Daud, mukjizatnya adalah dikurniakan Zabur. Nabi Daud mempunyai Zabur, membawa syariat-syariat terdahulu. Kemudian antara mukjizat yang lain, mukjizat Nabi Daud adalah mampu melenturkan besi. Mampu melenturkan besi, membuat baju besi. Sebab itulah Barat menyimpulkan hari ini bahawasanya mereka yang ingin menguasai dunia dengan menguasai besi, membuat senjata ke, membuat sistem pertahanan ataupun sebagainya. Kemudian Nabi Daud memerintah selama 30 tahun. Seterusnya dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam selama 10 tahun. Nabi Sulaiman dikurniakan mukjizat, mampu berkomunikasi dengan pelbagai makhluk, pelbagai makhluk kalangan jin, bukan sekadar difahami saja, tapi makhluk-makhluk lain ikut turut apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman AS. Maka golongan Yahudi hari ini barulah mereka sedar, Bani Israel ketika itu baru sedar bahawasanya Baitul Maqdis ni adalah kunci untuk menguasai dunia. Nabi Sulaiman mampu meluaskan kekuasaan umat Islam ketika itu ke seluruh dunia. Sebab itulah mereka hari ini berebut untuk menawan Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dan sekitar Baitul Maqdis lah. Baik, ini kunci kemenangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang mampu dan berkuasa hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh sahaja. Beriman dan beramal soleh sahaja. Kemudian berlalunya Nabi Sulaiman alaihissalam, wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam diperintah oleh anaknya Rahbaam. Tapi Bani Israel ni berjumpa dengan Rahbaam, dia mengatakan kalau kau nak mendapat sokongan kami, kau kena tinggalkan ajaran Nabi Sulaiman dan ajaran terdahulu. Kalau ajaran Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni dikenali sebagai zaman Hadul Muluk, zaman keemasan, zaman pemerintahan yang agung. Pihak-pihak Bani Israel, pemimpin Bani Israel berjumpa dengan Rahbaam. Dia kata, kalau kau nak dapat sokongan kami, kau kena jadi sekular. Kamu kena tinggal ajaran-ajaran nenek moyang kamu, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Maka berpecahlah Bani Israel terbagi kepada dua. Di bahagian utara dan bahagian selatan. Baik. Kemudian mereka dijajah semula oleh Bakhtan Nasar. Bakhtan Nasar dijajah sehinggalah muncul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengiktiraf bahawasanya Baitul Maqdis ni hanya boleh ditawan oleh orang beriman sahaja. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke
ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kenapa kena pergi Masjidil Aqsa dahulu? Kenapa Allah tak naikkan terus saja? Ini antara simbol ataupun gimmick bahawasanya penyerahan Baitul Maqdis akan dikuasai oleh umat Islam sahaja. Ini yang kita kena tahu. Tapi waktu zaman Nabi Muhammad SAW, belum lagi dikurniakan untuk menawan semula, membuka semula kota Baitul Maqdis. Kemudian zaman Abu Bakar pun belum mampu lagi untuk membuka kota Baitul Maqdis. Kemudian zaman Sayyidina Umar, barulah umat Islam ketika itu mampu membuka semula kota Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis diberikan kunci kota Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Dan ketika itu diriwayatkan Sayyidina Umar ketika mana penyerahan kunci itu, bagi beliau menaik keledai, dan mereka tak tahu mana satu Sayyidina Umar. Menandakan bahawasanya orang yang beriman dia akan rasa rendah diri apabila mereka membuka satu tempat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan apabila Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW menundukkan sehingga kepalanya mencecah ke kepala unta. Sebab itulah dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath, yang last kali itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memujilah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdika fastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kesyukuran kita bila kita mendapat nikmat, mendapat kemenangan. Mendapat nikmat dan mendapat kemenangan. Baik. Saya kira itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kisah Bani Israel ni sangat akrab dengan kita, bahawasanya Bani Israel dahulu merujuk kepada generasi umat Islam terdahulu, dan kita pun hari ini banyak mengikut perangai-perangai mereka, Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dunia dan ujian-ujian yang pelbagai lah, insya-Allah. Aktafi bihadzal qadr, syukran ala husni istimaikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.